Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ya, saya rasa mau pergi New Zealand sebentar lagi dengan family. Tiadalah ada kamu pergi New Zealand ya, pakai sejuk-sejuk kan. Di negeri kami keadaan sekarang sejuk menghampiri 3 darjah Celsius. Mana ada, tidaklah, panas betul sekarang ini. Politik pun panas betul. Tumbang menumbang sekali lagi menjadi isu yang paling hangit sekarang ini di Malaysia. Tapi akhirnya Tok Matasan membuat mulut semua yang rakus mau tumbangkan kerajaan lagi. Dia akhirnya kasih sound, bagi tahu apa yang berlaku. Kata Tok Matasan, sukar untuk tumbangkan kerajaan. Kata saya, sekarang hampir mustahil untuk tumbangkan kerajaan. Hampir mustahil, tapi tak mustahil juga. Bernama melaporkan Timbalan Pengerusi Barisan Nasional Muhammad Hassan menafikan dakwaan kononnya ada ahli parlimen dari kalangan parti komponennya terlibat dalam usaha untuk menjatuhkan kerajaan. Jadi tak adalah peluang Lagilah tak ada peluang. Yang peliknya, macam mana boleh ada peluangnya untuk kerajaan ini tumbang, saya pun tak pasti. Tapi satu perkara yang perlu difikirkan dalam-dalam, ingatlah bahawa dengan komplot yang mau menumbang, mau mengambil alih kuasa ini mengganggulah kestabilan politik dan ekonomi negara Malaysia. Semua pelabur nanti akan tengok Malaysia ini bukan tempat ekonomi, ini tempat politik. Ini tempat untuk berperang politik. Aduh, jadi bikin apa melabur di Malaysia? Itulah dia punya konsekuensi. Okey, jadi Tok Matasan berkata BN tidak akan memporak-porandakan kerajaan yang sedia ada kerana ia telah berjanji untuk membentuk kerajaan yang stabil. Kalaupun Barisan Nasional tinggalkan Anwar Ibrahim tetap masih Perdana Menteri kerana tak tumbang lagi. Jadi seluruh, jangankan beberapa orang, satu Barisan Nasional tinggalkan Anwar Ibrahim pun tetap tak tumbang lagi. Masih belum tumbang. Kerana 148 tolak 30, 30, masih lagi ada 118. Anwar hanya perlu 112 saja. Jadi masih lagi ada. Jadi macam mana pun, walaupun Barisan Nasional keluar daripada kerajaan, tetap Anwar Ibrahim Perdana Menteri yang sah. Jadi lepas itu sudah ada akta lompat parti. Jadi semua orang yang nak lompat, tak mau lompat, tak boleh lompat dengan suka-suka. Jadi macam mana mau kasih tumbang Anwar Ibrahim dan kerajaan perpaduan? Saya pun tidak pasti. Tapi ini janji daripada Tok Matasan bahawa Barisan Nasional tak terlibat. Kata Tok Matasan, untuk menumbangkan kerajaan sekarang ini, saya rasa agak sukar kerana akta anti lompat parti telah pun berkuat kuasa. Baru kau tahu. Telah berkuat kuasa dan mana-mana ahli parlimen yang mahu menyokong parti lain perlu untuk meletak jawatan dan diadakan pilihan raya kecil. Jadi jangan terlampau yakin. Kalau letak jawatan bertanding pilihan raya kecil, jangan terlampau yakin bahawa menang balik. Belum tahu. Pengundi-pengundi akan kecewa. Derang undi kau di parti itu, kau keluar, lepas tu pergi parti lain, belum tentu kau menang. Kerajaan kini, kata Tok Matasan, kerajaan kini mempunyai majoriti agak besar, sebanyak 148. Untuk rekod, akta anti lompat parti yang telah diluluskan sebelum ini menghalang seseorang ahli parlimen untuk melompat parti, melainkan dia meletakkan jawatan dan diadakan pilihan raya kecil. Pakatan Harapan PH yang diterajui oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim membentuk kerajaan perpaduan
bersama BN dan gabungan Parti Sarawak GPS. Kerajaan perpaduan dibentuk dengan 82 kerusi parlimen daripada PH. Barisan Nasional 30 je pun. 30, GPS 23, GRS 6, Warisan 3, selebihnya daripada Parti Bangsa Malaysia PBM, Bebas dan juga daripada KDM. Jadi kalau BN keluar pun tak ada apa jadi kepada Anwar. Kecuali tiba-tiba GRS pun keluar, masih lagi belum tumbang. Baru kalau GRS 6 baru 36. Jadi kalau 148 tolak 36, masih ngam-ngam 112, belum tumbang lagi. Jadi saya tak fikir JRS akan bekerjasama dengan Perikatan Nasional kerana ada bersatu di sana. Denyut Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Satu kejutan yang cukup besar. Ada kejutan yang besar. Adakah Anwar Ibrahim akan tumbang hari ini? Adakah kerajaan perpaduan, buah fikiran ataupun titah daripada yang di-Pertuan Agong sendiri akan tumbang petang ini? Adakah desas-desus komplot besar menumbangkan, mencantas Anwar Ibrahim benar terjadi? Saya punya pendapat tak terjadi, tak akan terjadi. Kerana GPS dan GRS tak akan bergabung dengan Perikatan Nasional. Mudah itu, mudah jawapannya, mudah. Ringkas saja jawapannya, tak akan bergabung dengan Perikatan Nasional. GPS dan GRS tak akan bergabung. Tak tahulah tentang GRS, tapi GPS tak akan bergabung. Itu saya sure lah, tak akan bergabung. Okey, jadi angka, ada satu angka yang berlegar-legar sekarang ini. Angka 126 ditulis pemimpin bersatu, tiba-tiba menimbulkan teka-teki. Saya tak pasti macam mana boleh jadi 126, sebab sekarang ini yang kita tahu, Perikatan Nasional sebenarnya hanya ada berapa saja nombor ni mereka. Berapa nombor saja yang ada pada Perikatan Nasional. Kalau saya tak silap, Perikatan Nasional hanya ada berapa ya? Kita kena tolak lah, kerana Kerajaan Perpaduan 82 kerusi dari PH, BN 30, GPS 23, GRS 6, Parti Warisan 3, selebihnya daripada Bebas dan KDM. Itu membentuk 148. Jadi untuk dapatkan 126, saya pun bingung juga berfikir dari mana 126 ini. Tapi sebenarnya tak ada siapa pun tahu apa maksud 126 itu. Angka 126 yang ditulis oleh ahli Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu, Muhammad Faiz Naaman, menerusi Facebooknya semalam telah menimbulkan satu teka-teki, desas-desus, spekulasi yang lucu pun ada, yang menakut pun kan ada, dan macam-macam lagi spekulasi lah. Apakah sebenarnya yang dimaksudkan itu? Itulah yang menjadikan teka-teki. Muhammad Faiz bagaimanapun tidak menjelaskan sekiranya angka 126 itu adalah merujuk kepada jumlah ahli parlimen atau sebaliknya. Wartawan tanya pasal 126 itu. Saya sebut maaf, tiada komen, just wait and see, tunggu dan lihat. Saya juga tak pernah cakap nombor itu nombor apa kan, katanya. Lepas tu pembayang dia ya tiba-tiba, tapi dulu Anwar Ibrahim pun selalu sebut I have the number, saya ada angka. Tulisnya dalam satu hantaran di Facebooknya hari ini. Muhammad Faiz turut memuat naik satu tangkap layar pertanyaan wartawan berhubung angka berkenaan, yang bertanya sama ada PN mempunyai jumlah mencukupi untuk membentuk kerajaan. Katanya maaf, berkenaan ini belum boleh komen lagi, cuma tunggu dan lihat, katanya. 126, wartawan tanya. Saya tak jawab, faham-faham sajalah, okey, katanya dalam satu hantaran berasingan di Facebook. Saya fikir selepas ini Anwar Ibrahim perlu tulis 180. Tulis 180. Ataupun tulis 162, ataupun tulislah
3.000 ka, 2 juta. Semalam Muhammad Faiz menulis status di Facebook dengan menyebut 126, angka yang menimbulkan pertanyaan banyak pihak. Dia tulis 126 dah. Jika benar, alhamdulillah. Saya rasa itu tekanan darah lah. Mungkin tekanan darah dia sebelum itu 300. Jadi sekarang dah jadi 126. Jadi kerana tekanan darah itu sudah turun pada normal, jadi dia pun cakap alhamdulillah. Saya rasa itulah itu jawapan dia. Bukan tentang ahli parlimen. Sebab kalau 126 tiba-tiba 126 itu hampir mustahil boleh jadilah. Hampir mustahil. Hampir mustahil. Yalah, itu saja. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye bye.